أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita dipertemukan pada hari ini, pada pagi yang cukup mulia ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita sama-sama doakan untuk Malaysia. Kita gemakan sebentar saja tadi kita telah pun sama-sama mengikuti alunan surah Yasin, yang mana mudah-mudahan dengan keberkatan dan kemuliaan surah Yasin Al-Quranul Karim yang kita lantunkan, yang kita gemakan pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali ujian musibah yang telah pun melanda kita pada ketika ini, yang mana kita maklum pandemik COVID-19 masih lagi belum berakhir. Dan alhamdulillah Tanyalah Ustaz bagi edisi pada hari ini Rabu bersamaan dengan 23 Jun 2021 dan juga 12 Zulqa'dah 1442 Hijri. Dan sebagaimana biasa kami bawakan kepada anda tetamu ataupun bintang ilmuwan yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif yang telah pun bersama dengan kita di studio pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah, cantik baju hari ini. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah, akbar. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita pada pagi ini berbicara topik fiqh, iaitu fiqh perkara yang belum berlaku. Dan semestinya para penonton mungkin tertanya-tanya apakah fiqh perkara yang belum berlaku. InsyaAllah kita akan sama-sama dengan yang berbahagia Ustaz pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan hubungi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan juga kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga ke jam 8.30 pagi, jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Baik. Jadi Ustaz, kita sebagaimana biasa kita nak saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Baik, sehingga semalam jumlah kes baharu dilaporkan sebanyak 4,743 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 705,762. Manakala 5,557 kes sembuh baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 639,181 kes. Dan kes kematian baharu 77 kes, menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan 4,554 kes. Saudara sedang penonton, mari kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan dengan doa dan juga harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19 ini dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, saya kira mungkin para penonton tidak sabar untuk sama-sama kita mendengar kupasan topik fiqh perkara yang belum berlaku. Dan jadi untuk permulaan topik mukadimah, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasihi Dai Anas, para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Syukur dalam keadaan kita berada dalam situasi pandemik yang masih belum berakhir dan kita sedang berusaha melawan pandemik ini, melawan COVID-19. Dan kita dapat juga bersama-sama dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini Nabi SAW dia janjikan syurga. Bila janjikan syurga, dalam majlis ilmu itu sendiri makbul je doa, kerana para malaikat sedang mengaminkan apa yang kita doa. Dalam majlis ilmu yang penuh dengan malaikat, dan majlis ilmu ini pastinya kita nak membincangkan benda-benda yang baik.
yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada musuh yang tak nampak ini, iaitu COVID-19. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita membicarakan mengenai fiqh al-iftiradi. Fiqh masalah yang tak berlaku. Dia ada fiqh iftiradi, dia ada fiqh ma'al, dia dipanggil juga fiqh mustaqbal. Dia panggil fiqh yang akan datang. Dan contoh yang kita berlaku pada hari ini, mufti-mufti kita ini membincangkan banyak isu-isu hukum hakam yang kemungkinan akan berlaku. Ingat tak, mula-mula berlaku COVID-19 pada Mac, mungkin awal-awal pada Mac, masa berlaku PKP, Mac 2020. Mufti-mufti membincangkan tentang hukum solat jarak, ya, solat orang kata apa, ditutupnya masjid, untuk orang awam, bahkan dikhususkan untuk AJK dalam tempoh-tempoh tertentu, sebab ia merupakan benda yang kemungkinan berlaku masa itu. Dia kata kalau katakanlah kita teruskan, apa yang akan berlaku? Ini bukan satu di Malaysia, seluruh dunia. Ya, jadi ini menunjukkan bahawa benda yang akan berlaku. Perkara ini bukan perkara baru. Masalah-masalah fiqh, masalah-masalah hukum, masalah-masalah umat Islam yang kemungkinan dilihat oleh para ulama akan berlaku, dia boleh bincangkan hukum tu. Dan ini pernah berlaku di zaman Abu Hanifah An-Nu'man. Kalau kita faham, mazhab Hanafi ni antara mazhab terawal dalam Islam. Dia mula-mula mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hanbali. Dan banyak lagi mazhab sebenarnya. Cuma yang masyhur 4. Mazhab Hanafi, tuan-tuan dan puan, dipegang ataupun dibawa oleh siapa? Abu Hanifah An-Nu'man. Siapa Abu Hanifah? Iaitu guru kepada Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik ni pula, dia bawa satu pandangan, dia bawa satu gagasan yang dinamakan mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini pula pastinya orang yang utama kat situ adalah mazhab Imam Malik. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula dia bawa gagasan, pandangan dia sendiri, hukum dia sendiri yang dia bincang, yang dia faham daripada kitab-kitab, daripada Al-Quran, daripada sunnah. Maka jadilah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini pula merupakan guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, hebatnya ulama-ulama terdahulu. Imam Abu Hanifah antara orang yang pertama yang membicarakan mengenai fiqh mustaqbal. Fiqh akan datang ni. Benda yang tak tahu lagi, tak berlaku lagi, dah bincang dah. Antaranya masa ketika berlakunya kemasukan Qatadah. Qatadah radhiyallahu an, dia masuk ke dalam Kufah. Jadi jumpalah dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah pun tanya kepada Qatadah. Dia kata, apa pandangan kamu? Ya, apa pandangan kamu jika seorang suami meninggal dunia? Suami meninggal dunia, isteri ni dia ingat suaminya mati dah. Tapi tak lama selepas tu isteri ni kahwin lain. Lepas tu suami datang balik. Alamak. Suami tu datang balik. Masa itulah Qatadah kata, adakah benda ni dah berlaku? Allahu Akbar. Pernah berlaku ke benda ni? Abu Hanifah kata tak berlaku lagi. Tapi aku melihat benda tu. Aku rasa akan berlaku. Maka jawab Abu Hanifah, maka Qatadah jawab kata, kenapa tanya benda yang tak berlaku lagi? Biar berlaku baru kita bincang hukum tu. Maka jawab Abu Hanifah An-Nu'man, inna nasta'iddu lil bala' qabla nuzulih. Kita bersedia dengan bala ni sebelum turunnya bala. Sediakan payung. Sediakan payung sebelum hujan. Dan nampak nak hujan, kita sediakan payung. Begitulah hukum hakam ni. Inna nasta'iddu lil bala'i qabla nuzulih, fa iza waqa'a arafna ad-dukhul fihi wal khuruj minhu. Sebab bila turunnya bala, kita tahu macam mana nak masuk dalam keadaan itu dan boleh kita keluar daripada keadaan itu dengan selamat. Betul. Jadi hebatnya Abu Hanifah. Dan kalau kita baca kitab-kitab lama, Abu Hanifah An-Nu'man, mazhab Hanafi yang paling banyak membincangkan tentang
hukum-hukum yang tidak ada waktu itu tetapi ada pada hari ini. Allahu Akbar. Hebat. InsyaAllah, tabarakallah. Itu antara yang kita boleh faham untuk permulaan topik Ustaz tentang fik perkara yang belum berlaku. Walaupun ada sebahagian ulama macam Ustaz sebut tadi yang tak bersetuju, antaranya Qatadah tadi menyebutkan juga jangan bincang lagi benda tak jadi lagi, Ustaz. Tapi ini antara perkara yang sebenarnya memberi kebaikan kepada umat, dan sebenarnya banyak lagi Ustaz yang akan kita kongsikan kepada para penonton, dan juga mereka-mereka yang menonton teruskan kongsi, tekan like, tekan share Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Dan untuk topik pada pagi ini Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Dan Ustaz, seperti tadi Ustaz telah pun sebutkan sedikit mukadimah topik kita, iaitu tentang fiqh, fiqh perkara yang belum berlaku. Dan Ustaz ada yang bertanya jawapan kepada masalah yang berlaku ketika mana ditanya kepada Qatadah tentang seorang perempuan yang berkahwin baru disebabkan kehilangan suami yang lama dan beranggapan suami itu telah meninggal, dan bila mana dah berkahwin baru, suami yang lama telah pulang kembali. Jadi mungkin apakah boleh diteruskan dengan perkahwinan yang baru itu, ataupun dia boleh kembali kepada suami yang lama? Jadi jawapan Ustaz. Para ulama dalam isu ini dia mempunyai dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa sekiranya perkahwinan yang kedua itu berlaku atas arahan hakim. Maknanya atas penentuan yang dibuat oleh hakim. Mana hakim mengatakan bahawa dia telah pun meninggal dunia hukmi. Maknanya dia tak balik hampir 4, 5, 6 tahun. Maka hakim menjatuhkan hukum sebagai lelaki itu telah mati. Sebab jasad dah jumpa. Hilang dekat lautan, hilang kat mana-mana lah. Ya? Maka dia pun berpisah. Maknanya dipisahkan oleh hakim. Kemudian dia kahwin lain. Maka dalam keadaan itu, kata para ulama, apabila hakim telah menentukan perkara itu, maka dia kekal dengan isteri dengan suami yang kedua. Okey. Manakala pandangan yang kedua, ulama mengatakan bahawa dia akan balik kepada asal. Balik kepada asal, maka yang kedua itu tidak terjadi. Walau bagaimanapun dalam isu ini, bila ada khilaf ulama dalam mazhab-mazhab ini, apa yang perlu kita buat? Macam kita kat Malaysia, kita kena balik kepada mahkamah syariah di Malaysia. Contoh macam berlaku lah kan. Apa yang berlaku, kapal terbang kita yang hilang. Kata ditakdirkan orang balik. Na'udzubillah. Keajaiban berlaku. Kata tiba-tiba balik. Masya Allah. Satu benda yang mengejutkan, katakan. Padahal hakim dah mengatakan sudah tidak ada. Dan tiba-tiba balik. Apa yang akan berlaku? Maka yang akan membincangkan isu ini adalah hakim-hakim mahkamah syariah di Malaysia. Mereka yang akan tentukan apa yang akan berlaku dengan perkahwinan yang baru ini. Adakah akan diteruskan dengan perkahwinan yang baru, ataupun kekal dengan perkahwinan yang lama. Allahu Akbar. Walaupun nampak seperti mungkin jarang ataupun mustahil untuk berlaku, ada juga yang mungkin ke alam lain tu belum cerita, ke alam lain lagi disorokkan oleh jin dan sebagainya. Banyak benda yang kita tak nampak. Jadi kerana itulah fiqh ni luas sangatnya, subhanallah, dan banyak membantu kita, terutamanya perkara-perkara yang baru dalam kehidupan pada hari ini. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, iaitu Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah daripada segi pengertian Islam percaya kepada perkara yang belum berlaku? Dan yang kedua, apakah konsep paling asas
untuk menolak dan percaya kepada perkara yang belum berlaku, melibatkan tauhid dan konsep keesaan Allah itu adalah mutlak serta tidak relatif kepada apa jua yang wujud selain Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih Ustaz dan juga dai. Baik. Dalam Islam telah mengajar kita untuk percaya kepada benda yang belum berlaku. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Allah ceritakan tentang kiamat. Benda itu tak berlaku. Adakah kita tak boleh percaya? Kita wajib percaya. Sebab kiamat itu pasti datang. Kiamat pasti datang. Maka kita wajib percaya. Syurga dan neraka, wajib kita percaya. Sebab apa? Benda itu akan berlaku. Jadi dalam hal ini, untuk soalan pertama tadi, kita wajib percaya kepada perkara-perkara yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun benda itu tak berlaku lagi. Yang disebut oleh Nabi SAW, walaupun benda itu tak berlaku lagi. Tetapi kalau benda-benda yang kita rasa yang tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis, dalam sunnah Nabi SAW, dan kita benda itu hanya berlaku, benda-benda yang biasa, maka kita tidak perlu mengkaji sehingga menyusahkan hidup kita. Jangan. Contoh, kita tahu kita akan mati. Tapi kita rasa kita akan mati dengan aksiden jalan raya. Menyebabkan dia tak nak keluar rumah, dia duduk dalam rumah, berkurung dalam rumah, dia takut kena langgar, dia takut bawa kereta. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia terlalu takut dengan benda yang belum berlaku. Itu tak dibenarkan. Takut yang keterlaluan Ustaz. Tak boleh. Sebab apa? Dia kena teruskan hidup. Hidup mesti diteruskan. Maka tak boleh dia buat sesuatu mendatangkan mudarat pada diri dia. Tak kerja, tak dapat pendapatan, jadi susah hidup dia, menyusahkan keluarga pula, na'udzubillah, maka hukumnya adalah haram. Tak bergaul dengan jiran. Tak bergaul dengan jiran, sedangkan Nabi suruh bergaul dengan jiran. Ya, tak pergi masjid. Bila tanya kenapa tak pergi masjid? Oh, tak boleh pergi masjid. Nama kan keluar kan aksiden mati aku dia. Elok-elok boleh panjang umur, tak boleh. Sebab benda itu kita kena yakin bahawa mati itu pasti. Bagaimana kita nak mati? Kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita diminta untuk berhati-hati di jalan raya. Itu penting. Ingatlah orang yang tersayang Ustaz. Ingatlah orang tersayang. Jadi ini tidak bawa motor sambil baring. Itu tak tahan. Macam mana tak jalan dulu kan? Kat rumah tak sempat baring Ustaz, nak kacau. Itulah masalah dia. Jadi dalam hal ini kena beringat. Yang kedua tadi, soalan yang kedua, dia lebih kurang sebenarnya. Bagaimana kita ini nak menghadapi konsep paling asas konsep asas kepercayaan kepada melibatkan tauhid ni, melibatkan tauhid dan sebagainya. Asasnya kepercayaan kepada Allah Taala. Bila Allah Taala dah bagi tahu dalam Al-Quran benda ni akan berlaku, percaya sudah. Nabi dah bagi tahu akan datang Imam Mahdi, percaya. Yakin bahawa Imam Mahdi akan datang. Sama ada kita sempat atau tidak, kita serahkan kepada qada dan qadar. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanggungjawab kita percaya. Itu adalah asas kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dalam rukun Islam, dalam rukun iman dia ada rukun iman, dia ada rukun Islam dan ada rukun ihsan. Jadi itu semua benda-benda yang kita kena faham betul. Allahu Akbar. Sebagaimana hadis di dalam Mata Arba'in Al-Imam Nawawi pada hadis yang kedua Ustaz, saya ingat saya. Baik. Jadi berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook juga yang bertanya, Muhammad Izzuddini. Assalamualaikum Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar, Dai Anas dan warga kerja TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pula yang dimaksudkan dengan kaedah fiqh tersebut, iaitu tidak diingkari perkara khilaf, hanya diingkari perkara yang disepakati, dan bagaimanakah pula cara untuk mengaplikasikannya pada masa kini dan masa akan datang? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Dari Pasir Mas, Kelantan bertanya Ustaz. Okey. Dalam isu ini bermakna kita tidak nafi bahawa akan berlaku perkara-perkara khilaf. Perkara khilaf akan berlaku. Tidak ada pandangan, satu pandangan saja. Tak ada. Bahkan perbincangan ulama hukum tentang haid pun ada khilaf. Betul. Quru' itu maknanya suci ataupun haid. Perbincangan yang panjang dalam kalangan ulama-ulama mazhab. Antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Namun begitu,
kita kena ingat, untuk menyelesaikan masalah ini kena cari jalan penyelesaian yang betul. Itu yang dinamakan at-taufiq bainal aqwal. Cuba mengharmonikan pandangan-pandangan. Jadi kita tidak boleh membawa kepada khilaf itu membawa kepada perbalahan. Jangan. Tetapi kita cuba mencari jalan yang boleh disepakati. Cari jalan yang boleh menyelesaikan masalah. Bukannya menjadikan keadaan lebih huru-hara. Itu yang dibincangkan oleh para ulama berdasarkan kepada kaedah tersebut. Sebab polemik-polemik kadang-kadang menyebabkan sesuatu pengikut tu menjadi taksub, dan tidak ada ruang, seolah tidak ada ruang untuk perbincangan secara ilmiah yang boleh dilakukan. Ini satu perkara yang perlu dielakkan, Ustaz. Terutama di musim pandemik ni banyak juga perbalahan berlaku, Ustaz. Mungkin sedikit komen dan juga pandangan daripada Ustaz di musim pandemik ni, Ustaz. Ya, musim pandemik ini berlaku khilafnya kerana apa? Kerana kita ini mencari jalan yang yang menjadikan orang khilaf. Kita pegang pandangan-pandangan yang khilaf itu. Kita tak ambil pandangan yang disepakati. Contoh isu vaksin lah. Kan isu vaksin. Sedangkan mufti-mufti telah bersepakat mengatakan bahawa vaksin itu baik. Kenapa ada satu kumpulan yang mereka ini mengatakan, mempertikaikan apa sahaja yang difatwakan oleh mufti-mufti? Itu satu hal. Sedangkan walaupun mereka itu pandai, walaupun mereka itu hebat, walaupun mereka itu banyak membaca, tetapi kena ingat, apabila hakim ataupun mufti-mufti yang telah diamanahkan oleh para pemimpin mengeluarkan satu hukum, maka yakinlah bahawa ijtihad yang ramai itu ataupun fatwa yang dibuat secara sepakat itu akan membawa kepada kebaikan. Allahu Akbar. Walaupun kita seorang, yang tu ramai. Betul. Jadi perbincangan itulah cukup cantik dan akhirnya membawa kepada penyelesaian. Tapi kalau kita tak nak pegang yang itu, betul, kita duk pegang benda-benda yang syaz, dia panggil pandangan-pandangan yang ganjil, maka membawa kepada kekhilafan. Betul. Dan akhirnya mereka akan jadi pelik daripada orang lain. Wallahu a'lam. Dia bukan apa, Ustaz, kadang-kadang sehingga hilang adab dan juga sopan kita kepada para alim ulama dan juga ulil amri, Ustaz. Jadi mudah-mudahan kita dapat jaga adab kita dalam kita meluahkan sesuatu perkara yang mungkin sedikit berbeza daripada orang lain tanpa kita memutuskan silaturahim. Dan berikutnya, Ustaz, kita ada pemanggil, sahabat pemanggil yang pertama di talian pada pagi ini, Encik Omar Abdul Majid. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan Dr. Muhammad Izzar Arif. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Datuk, ini khilaf tadi Datuk, bila satu-satu perkara yang berlaku, yang baru berlaku, contoh macam pandemik kita inilah sekarang ni Datuk, dulu tak pernah berlaku kecuali ada ta'un zaman Saidina Umar dulu sekali Datuk. Jadi apabila perkara berlaku ini SOP ni Datuk, SOP ditentukan oleh pihak mufti lah, sebab kata Datuk tadi betul lah Datuk. Tapi kadang-kadang ada khilaf yang mengatakan, contoh Datuk, bukan saya nak kena kasi siapa, contoh Datuk, apabila sembahyang mana ada boleh saf, dijarang-jarangkan Datuk. Daripada dulu Al-Quran pun sebut Datuk, hadis pun ada. Jadi mereka mengatakan, apa hal yang pula kita nak sembahyang jarak-jarak ni SOP, sedangkan mereka ni kata dari azali lagi kita tak boleh kena rapatkan saf. Kalau ada lorong ataupun renggangan di saf itu, iblis akan masuk. Jadi masalah itu yang jadi kadang-kadang menjadi satu tanda tanya lah Datuk. Dan satu lagi ni, sembahyang Jumaat ni kadang-kadang diorang kata, dulu kata pendapat mengatakan kalau tak ada 40 tak boleh dirikan solat Jumaat. Dan sekarang ada yang 12 orang pun. Jadi berbagai-bagai pemahaman yang tak sedap didengar lah Datuk. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan perkara-perkara macam ini, dan apakah perkara ini kita buat SOP ini kadang-kadang ada yang mempertikaikan benda-benda begitu Datuk. Itu boleh mohon pencerahan Datuk pada pagi ini. Terima kasih banyak Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang, atas soalan yang cukup menarik. InsyaAllah kita akan diskusikan ataupun jawab persoalan yang telah pun diajukan. Kita nak berehat sekali lagi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik fiqh perkara yang belum berlaku. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Dan bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi talian bebas tol 1-888-1677 atau terus saja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, share, sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah dan terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kembali pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan juga seluruh dunia pada ketika ini dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak respon kepada persoalan yang telah pun diajukan oleh sahabat pemanggil kita sebentar tadi tentang SOP solat jarak dan juga solat Jumaat. Silakan Ustaz. Terima kasih tuan yang bertanya. Sebenarnya antara isu perbincangan ulama mufti-mufti kita di Malaysia dan juga mufti-mufti di luar negara mengenai solat jarak-jarak, ya, solat Jumaat jadi 12 orang, ya, kalau ikutkan hukum asal 40. Kena faham. Pertama, solat jarak itu merupakan antara fatwa dan juga ijtihad para ulama pada hari ini untuk menghadapi COVID-19. Ia hasil daripada perbincangan dan juga kajian yang dibuat oleh pakar-pakar kesihatan. KKM. Kalau di Malaysia, KKM. Dia bahawa COVID itu boleh berjangkit dengan mudah. Kalau kita dekat, lagi cepat dia kena. Betul. Kalau sentuh, lagi cepat kena. Maka penjarakan itu dibuat 1 meter. Ada ulama fatwakan 1,5 meter. Ada ulama fatwakan sampai 2 meter. Betul. Allahu Rabbi. Jadi sekarang ini, semayang rapat merupakan sunnah. Semayang jarak ini untuk jaga nyawa jadi wajib pula. Jadi satu kewajipan sebab nak jaga nyawa. Betul. Nak jaga nyawa. Takut sebabkan kita bersentuhan, disebabkan kita batuk, orang sebelah batuk, terkena kat kita, na'uzubillah, menyebabkan kita dijangkiti. Maka untuk menjaga nyawa itu berdasarkan hadis Nabi, la darara wala dirar. Jangan mendatangkan mudarat untuk diri kamu dan juga orang lain. Itu satu. Kena faham bahawa semayang rapat-rapat ini sunnah. Tapi jaga nyawa itu wajib. Itu satu. Nombor 2, memang asas dalam mazhab Syafi'i semayang Jumaat kena 40 orang. Tapi disebabkan COVID ini, benda yang wajib dalam mazhab Syafi'i boleh menjadi kurang. Kalau ikutkan wajib 40, jadi kurang kepada 12 kerana darurat. Betul. Darurat. Banyak kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, benda darurat ni banyak berubah. Kalau ikutkan hukum dalam mazhab Syafi'i, ya. Betul. Orang perempuan yang period tak boleh pegang Quran. Tak boleh baca Quran. Betul. Tetapi dirukhsahkan, diringankan kepada wanita perempuan muslimah yang menghafaz Al-Quran, yang kena ulang Quran setiap hari 4 juzuk sebab dia hafaz Quran. Betul. Kalau dia sedang menghafaz, takkanlah 7 hari, 10 hari dia tak baca Quran, lupa terus. Maka dibenarkan untuk orang-orang ini membaca dan mengulangi Al-Quran Dengan niat zikir. dengan niat zikir. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia orang hafaz, hafizah. Dia kena ulang. Orang lelaki kalau tak ulang 2-3 juzuk, tanyalah orang hafaz Quran. Tanya orang hafaz Quran. Kalau tak ulang 3 juzuk, hilang Quran dia. Maka dibenarkan, dirukhsahkan, diringankan. Asal tak boleh. Atas dasar nak ringankan keadaan. Betul. Ya, jadi begitulah juga dalam semayang Jumaat. Kalau ikutkan nak 40 orang. Betul. Tapi disebabkan KKM tak membenarkan, nak tinggal, kalau ikutkan nak tutup terus. Tapi disebabkan mufti-mufti melihat syariat kena jaga. Betul. Syiar Islam kena jaga. Maka masjid dibuka untuk AJK. Azan dibuat setiap waktu. Betul. Maka itu menunjukkan bahawa kita masih menjaga syariat Islam.
Jadi dalam hal inilah isu-isu perbezaan pandangan inilah menyebabkan mungkin masyarakat kita jadi keliru. Sebenarnya jangan keliru. Kita pegang saja apa yang dibawa oleh mufti, apa yang dipegang oleh mufti, insya-Allah kita jadi tak pening kepala. Betul. Allahu akbar. Insya-Allah saya sendiri pun saya tahu 4 mazhab, tuan-tuan. Saya mengajar kat universiti 4 mazhab. Tapi tuan-tuan dan puan, bila saya dengar mufti cakap, dia kata tak boleh, tak ada. Saya pun tak salah. Selesai masalah. Walaupun saya tahu saya boleh buat mazhab lain, saya pakai mazhab lain, boleh, sebab saya belajar. Saya mengajar dekat universiti. Untuk BA, MA, PhD saya mengajar. Tapi saya menghormati mufti-mufti. Macam saya di Selangor, saya kena hormat mufti Selangor agar tak memeningkan kepala saya. Bukan saya tak nak sembahyang Jumaat, saya nak sembahyang Jumaat, tapi tidak diberikan peluang itu kerana musim Covid. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Zaliha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan tentang mimpi Ustaz. Tidur malam yang lena sehingga bermimpi, bila kejadian berlaku barulah teringat kembali kepada mimpi yang telah pun berlaku kemarin. Apakah kita boleh mempercayai akan peristiwa yang belum berlaku tetapi telah memimpikannya? Mohon pencerahan daripada yang bahagia Ustaz, biar tahu jangan keliru, dari Kampung Setangi Johor yang bertanya Ustaz. Menarik tuan-tuan dan puan apabila orang bertanya tentang mimpi ini. Mimpi ni benda yang dikatakan sebagai mainan tidur. Disebut oleh Ibnu Katsir, disebut oleh Ibnu Athir juga, disebut oleh Ibnu Sirin. Kalau kita orang kata apa, kalau baca tafsir mimpi Ibnu Sirin, tuan-tuan, perkara itu dibincang oleh ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, bahawa mimpi ni jangan kita percaya kerana ia adalah mainan mimpi. Kalau berlaku pun itu dah memang kebetulan qada dan qadar kita. Jadi masalah kita ni terlalu percaya pada mimpi. Oh, mimpi ada orang cekik, ni mesti jiran kita jahat. Buat muka dia yang datang dalam mimpi. Maka kita dah buat benda yang tak betul. Mainan tidur, kita jadikan ia realiti. Itu tidak baik. Maka elakkan daripada percaya melampau kepada mimpi, kerana mimpi tidak boleh dijadikan hukum. Hatta kalau bertemu dengan Nabi SAW, itulah khusus untuk kita. Mana saya mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi pegang saya, kata Izhar, semayang duha. Itu Nabi bagi untuk saya. Maka saya buatlah benda tu, jangan tinggal. Bahagian kita. Tapi saya tak boleh bagi tahu dalam TV, tuan-tuan, Nabi datang semalam. Nabi bagi tahu kat saya, semayang duha jangan tinggal. Sudah. Takut nanti kan kita menjadi musyrik. Betul. Menjadi orang yang bagi hukum baru. Benda tak wajib jadi wajib pula. Tak. Itu untuk saya. Tapi kalau nak berkongsi sebagai istifadah, untuk mendapat manfaat, untuk orang gembira jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, insya-Allah tuan-tuan, tidak ada masalah. Kongsilah. Wala haraj. Tidak ada salah kita nak kongsi jumpa dengan Nabi, mimpi dengan Nabi, sebab syaitan, fa inna syaitan la yumathilu bi. Sesungguhnya syaitan tidak akan sama sekali boleh menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Allahu Rabbi. Hatta kata-kata saya jumpa Nabi ya Rasulullah, ya wahai ustaz. Saya nampak Nabi tapi dari belakang. Dari belakang saya. Itulah Nabi SAW. Susuk tubuh itu adalah Nabi SAW, walaupun daripada belakang. Jadi kita nak kongsi, tak ada masalah kongsi kebaikan. Tapi nak bagi tahu apa yang Nabi suruh buat kat kita nak suruh orang lain buat juga. Nak wajibkan orang lain, itu tak boleh. Jadi itu sebabnya bab mimpi ni, selain daripada mimpi Nabi SAW, abaikanlah. InsyaAllah tidak ada yang baiknya kalau kita ikut mimpi. Wallahu a'lam. Dia tak boleh ditakwil dengan sesuka hati Ustaz. Perlu tanya kepada mereka-mereka yang alim. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Rahimah Saud. Boleh Ustaz, kita raikan lagi soalannya. Boleh. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, dalam Islam, yang mana satukah yang perlu diutamakan? Bertanya tentang sesuatu yang belum berlaku untuk mendapat jawapan, atau menunggu sehingga sesuatu itu berlaku barulah dicari jalan penyelesaian? Dan yang kedua, ketika seorang sahabat tidak ada pisau sembelih untuk menyembelih binatang, Rasulullah SAW telah membantunya dengan jawapan baginda,
apakah cara yang Rasul anjurkan supaya sembelihan boleh dibuat walaupun tanpa menggunakan pisau? Jazakallah khair, biar tahu, jangan keliru. Menarik soalannya Ustaz, dua soalan. Bagus. Soalan dia dua-dua bagus. Semua nak menjawab tu letih juga. Pakai benda ni letih tu. Betul tak? Memang betul, tanyalah ustaz kan. Allah Tapi Akbar. kita nak menjawab tu. Jawablah ustaz tu. Sabar je lah Ustaz. Allah Akbar. Boleh tahan dia benda letih dia. Tapi tuan-tuan dan puan, ini jihad kita lah. Ya, nak melawan COVID-19. Tuan-tuan terpaksa berjihad, saya dengan dai pun terpaksa berjihad. Kru-kru semua risiko ni Ustaz. Kru bersiko ni. Ya Allah ya Tuhan. Tapi semoga Allah jaga kita Allah, semua lah. amin, insyaAllah. Alhamdulillah semua ni dijaga. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Macam mana sekarang ni? Mana lebih baik kita nak tanya hukum yang tak berlaku lagi dengan hukum yang dah berlaku. Kalau dua benda, mana yang lebih penting untuk kita? Tanya benda yang dah berlaku. Berpijak di bumi yang nyata. Ya, itu lebih baik. Ustaz, saya ni dah tinggal semayang dekat 20 tahun Ustaz, macam mana nak qada? Itu kena tanya. Ini tak, dia tanya, Ustaz, kalau nantilah. Kalau Main kalau tu. Laula minasyaitan kan. Lau ni kalau ni semua syaitan punya mainan. Dia nak suruh kita ni duk fikir, duk terlalu amani sangat ni. Itu tak bagus sebenarnya. Jadi kita kalau nak tanya benda yang dah berlaku. Macam mana cara nak qada semayang yang saya dah tinggal 20 tahun yang lepas? Macam mana nak qada puasa saya? Itu bagus. Macam mana ni ustaz? Ni, macam mana ni ustaz? Saya ni patut pergi haji tahun ni. Patut pergi haji ni ustaz. Marah. Patut pergi haji ustaz. Tak boleh pergi ustaz. Dah 2 tahun dah tunda ni. Kalau lah tahun depan saya mati ni macam mana ustaz? Tu boleh tanya. Sebab sekarang ni patut dia dah pergi. Dia tak pergi. Jadi macam mana untuk tahun depan? Kalau ditakdirkan dia meninggal dunia disebabkan COVID, na'uzubillah. Adakah dia berdosa? Itu patut tanya. Dia tak berdosa. Sebab apa? Dia tak pergi kerana tidak tergolong daripada orang yang mampu untuk pergi. Walaupun duit ada, kemampuan ada semua. Tapi masalah dihalang dengan COVID. Persiapan dah buat Ustaz. Semua lengkap. Tanyalah yang itu. Ini tanya, Ustaz. Kalaulah saya kahwin 4, Ustaz. Duk tanya kahwin 4. Seorang pun tak lagi. Tak payahlah sembang. Jadi sembang dulu, kahwin seorang ni dulu. Macam mana? Tu dia. Jadi tuan-tuan, kalau berlaku dua, antara benda yang berlaku dengan tak berlaku, tanya dulu yang berlaku. Yang dah berlaku. Yang tak berlaku tu letak ke tepi dululah. Kecuali benda tu mungkin akan berlaku dalam hidup. Betul. Itu pertama. Nombor 2, apa tadi dia? Tentang sembelihan tadi tu. Tentang kesembelihan. Tak guna pisau. Kena ingat. Betul Nabi SAW dia mengajar macam mana nak sembelih tanpa menggunakan pisau. Dia tidak syarat kita nak sembelih tu kena pakai pisau. Yang penting benda tu mengeluarkan darah dan juga boleh memutuskan dengan tajam. Maksudnya benda yang kita guna tu tajam. Alat. Hadah yang tajam. Tak kisahlah apa benda kita pakai. Yang penting tajam. Putus. Jadi adakah itu termasuk 5 sayaqah? Tak, benda tu dah berlaku. Cuma Nabi ajar macam mana cara untuk kita guna kalau tidak ada. Kalau tidak ada pisau yang tajam. So kita kena cari benda yang tajam, besi yang tajam ke, plastik yang tajam ke, tak kisah, yang penting tajam. Sembelih tak ada masalah. Sekarang ni kan ada pisau. Pisau bukan besi tetapi plastik. Betul. Tapi tajamnya masya-Allah. Allahu Akbar. Boleh membunuh juga. Jadi oleh yang demikian Nabi SAW mengajar benda yang sudah berlaku, cuma kaedah dia Nabi ajar kalau tidak ada. Itu boleh tak ada masalah. Jazakallah khair kepada Ustaz untuk penjelasan yang mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Fik perkara yang belum berlaku. Banyak lagi yang akan kita kongsikan kepada para penonton. Jadi terus setia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bagi berbicara topik fiqh perkara yang belum berlaku. Saudara sidang penonton, terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Terus kita berdoa untuk Malaysia khususnya, bermunajat mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kembali ujian musibah pandemik COVID-19 yang sedang melanda kita pada ketika ini, dan insya-Allah juga kita doakan Ustaz kepada para petugas barisan hadapan kita, kepada para pemimpin kita, mudah-mudahan terus berjuang dan juga kita kata sabarlah Ustaz, sebab ujian ni sebenarnya satu perkara yang cukup mencabar. Saya tengok ada frontliner ataupun para petugas barisan hadapan yang balik pun tak boleh sentuh anak isteri kerana ialah kerja di hospital dan sebagainya. Jadi satu perkara ataupun perjuangan yang sangat dipuji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan kebaikan kepada mereka insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook untuk topik kita pada pagi ini. Ana Karnina, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya percaya kepada perkara yang belum berlaku seperti kepada ramalan bintang zodiak? Adakah dikira melakukan perkara yang sia-sia seperti menenung nasib? Dan yang kedua, apakah boleh merosakkan akidah dan perlu kembali bertaubat dan beristighfar? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Sandai. Nabi SAW melarang kita percaya kepada tauam, ya, kepada tangkal, kepada tilik dan sebagainya. Semua ini termasuk daripada khurafat. Mula-mula dibawa pada khurafat. Percaya benda yang tak sepatut percaya. Lepas tu dia akan mula pergi kepada syirik, na'udzubillah. Sama juga macam isu kita percaya kepada bintang. Macam bintang ni yang tuan-tuan perempuan tengok, yang disebut oleh pakar-pakar motivasi, ya, itu hasil kajian. Beza. Dia yang tak bolehnya kita sebut, oh kalau orang yang lahir dalam bintang ni dia mati, selalunya mati dalam su'ul khatimah. Oi, dia pula. Astagfirullah. Dia bagi tahu tentang mati dalam keadaan buruk. Tak boleh. Macam boleh pilih pula mati bila. Tak boleh. Orang yang lahir pada bulan ni dia kaya. Tak boleh. Tak boleh sebut gitu. Yang kita duk baca, siapa lahir bulan 1 sekian perangai dia. Siapa lahir bulan 2 sekian perangai Ciri-ciri dia. Ciri-ciri itu hasil kajian. Betul. Hasil kajian, memang dia ada kajian. Dia tengok orang yang bulan 1, dia kumpulkan lebih kurang 1000 orang bulan 1, dia tengok apa perangai. Tengok lebih kurang sama je. Dia buat hasil. Kan dia ada soal sendiri tu. Memang ni hasil kajian, itu dibenarkan. Tak apa, tapi jangan percaya. Dia kita baca, kita faham, okey. Lebih kurang perangai ni lebih kurang macam ni. Dapatan kajian begini. Tapi nak percaya 100%, kalau ikutkan daripada ni, orang bulan 1 ni mati dia masalah sakit perut. Allah. Tak boleh. Sebab mati tu hak Allah Ta'ala. Tidak ada orang boleh tahu. Jadi oleh sebab itu, kita tidak boleh percaya melampau sangat kepada hasil-hasil kajian tadi. Tapi kalau percaya kepada bulan-bulan tertentu, bulan-bulan tu kita percaya sampai bulan ni, kalau berlaku bulan mengambang, kita akan jadi begini. Tak. Itu semua tidak dibenarkan dalam Islam. Boleh bawa pada khurafat. Okey? Jadi adakah dia perlu kembali bertaubat dan beristighfar Ustaz? Ya, kalau katakan kita sudah melencong, dah terlajak percaya kepada benda-benda khurafat. Betul. Percaya kepada benda-benda yang boleh membawa pada syirik, maka hukumnya haram, dan dia bukan saja kena istighfar, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah untuk perbaharui dia punya syahadah. Kemudian beristighfar dan bertaubatlah taubatan nasuha. Allahu akbar. Kadang-kadang tu dia ada, saya tengok muka awak ni macam nak kahwin dah ni. Dia duduk ramal muka orang pula. Allahu akbar. Insya-Allah tu. Ada yang ramal kat saya ramai. Ada tak? Dia ramal. Semua tak betul lah tu. Dia kata ustaz ni saya tengok ni tak lama lagi kahwin 2 dia. Allahu akbar. Alhamdulillah lah buat masa ni seorang lagi. Buat masa ni seorang lagi. Allahu akbar, insya-Allah. Nampak ni tak berapa nak betul mana ni. Gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan ramalan-ramalan. Ya? Allahu akbar. Baik, berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada Pak Suli Romli bertanya. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah pandangan para ulama dan mereka yang pakar tentang fiqh perkara yang belum berlaku dengan ramalan daripada cendekiawan barat
Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Mungkin ada kontra sedikit di situ di antara ramalan cendekiawan barat dan juga mereka-mereka yang pakar dalam bidang agama Islam itu sendiri, Ustaz. Kita kena tengoklah apakah ramalan-ramalan itu. Kalau ramalan yang menjelaskan tentang kebaikan, para ulama tidak ada masalah. Betul. Contoh, ramalan ataupun apa yang dibuat oleh barat baik untuk semua. Betul. Sama ada orang Islam dan bukan Islam. Baik. Itu Maka maslahah. orang Islam boleh mengambilnya dan menerimanya, tak ada masalah. Sebagai contoh seluar. Ni, kita pakai ni. Bentelun dipanggil. Bahasa Arab dipanggil bentelun. Seluar. Yang buat seluar ni, pakaian tie, apa semua, bukan orang Islam. Tetapi, boleh tak kita pakai? Tak salah. Boleh pakai, tak ada masalah. Pakaian orang Arab, jubah. Sunnah Nabi, jubah. Jadi boleh tak kita tak pakai macam yang da'i pakai? Tak salah. Boleh. Tetapi kita pakai dengan niat tutup aurat, dapat juga pahala. Walaupun dibuat oleh orang bukan Islam. Betul. Nampak tak? Kalau kita pergi ke Mekah, beli jubah, tengok made in China. Kemungkinan kilang yang buat tu, dia banyak kilang. Betul. Kemungkinan kilang yang buat itu bukan Islam. Boleh tak pakai? Betul. Boleh pakai. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Kalau kita gunakan baju itu untuk tutup aurat, satu. Yang kedua, kita gunakan untuk ibadah. Maka tidak ada masalah. Jadi para ulama tidak bercanggah dalam isu ini. Tapi kalau ramalan-ramalan orang barat, cendekiawan barat, mengenai benda-benda yang teori yang tak betul, bahawa teori dia kata manusia daripada beruk, maka tak diterima oleh Islam. Dia seorang juga kan. Dia Saya tak tahu. dia ada teori kan. Betul. Teori manusia daripada beruk. Betul. Maka teori itu tak diterima pakai kerana kita orang Islam akan ambil teori yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarang bentuk teori yang bertentangan dengan syarak maka ianya tertolak, Ustaz. Dan berikutnya kita raikan soalan daripada Mak Etun di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pernah seorang Arab Badui bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Bilakah kiamat?" Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan? Adakah ini menggambarkan perkara yang belum berlaku? Tidak penting berbanding persiapan untuk menghadapinya." Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Bila sebut tentang masa'ah, sahabat ni zaman jahiliah, zaman Nabi SAW berdakwah, orang Arab ni ada dua. Pertama, orang Arab walaupun di Islam, kadang-kadang dia tanya nak ilmu. Betul-betul dia nak tahu halal, haram, boleh, tak boleh, dan benda yang betul-betul nak tahu. Ada satu orang pula, orang Islam ni tak, dia tanya tapi istihzaan. Ni dia panggil munafik ni, geng. Istihza, dia tanya, "Ya Rasulullah, bila tu kiamat? Betul ke?" Dia macam nak pelekeh lah, macam nak pelekeh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjawab umum. Nabi dia tak pernah jawab kalau orang ni nak pelekeh dia hentam balik, tak. Nabi jawab umum. Jadi apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertanya tentang hari kiamat, ya, kiamat itu pasti akan berlaku. Tetapi bila? Hanya Allah sahaja yang tahu. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak bagi tahu. Sampai Nabi meninggal, Nabi tak bagi tahu pun tahun bila berlakunya kiamat. Tak ada. Jadi apa yang Nabi SAW ajar kepada sahabat tadi, seorang Badawi ni, apa yang kamu sediakan untuk bertemu dengan kiamat, itu yang penting. Kita duk kata bila aku mati, kau rasa kau mati bila? Allahu Akbar. Duk sibuk bila mati, tapi tak sibuk apa persediaan mati. Betul. Duduk dalam kubur seorang-seorang. Bayangkan, na'udzubillah min zalik. Kalau tak ada amalan, apa nak jawab depan Allah Ta'ala? Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW, dia cerita tentang kiamat umum. Dia cerita tentang kematian umum. Tetapi menceritakan tentang pendetilan apa yang akan berlaku ketika kita berdepan dengan malaikat dalam kubur nanti, berdepan dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar kelak. Semua itu Allah suruh Nabi detailkan agar kita buat persediaan. Betul.
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang bijak dia akan bersedia untuk berhadapan dengan selepas kematian. Wallahu a'lam. Boleh buka apa kadang-kadang ni Ustaz, bila kita cerita tentang mati dan jangan cerita pasal mati. Kita kan tengah hidup, kata kita banyak lagi masa kita. Jadi cerita pasal mati kadang-kadang menimbulkan satu ketakutan pula dia beranggapan sedemikian. Jadi tidak wajarlah untuk kita merasakan bahawa kematian itu satu ancaman kepada kita. Betul. Kerana ini adalah sabdaan daripada Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh yang berbahagia Ustaz. Dan satu benda juga Da'i, kita kena ingat mati itu baik. Nabi pun suruh kita ingat mati. Tetapi kita kena ingat mati, bahawa mati itu pasti, mati itulah yang akan membezakan antara orang mukmin dengan orang yang kufur. Dan mati itu sebenarnya mengingatkan kita bahawa dunia ini kena diusahakan sebaik mungkin untuk dapat akhirat. Betul. Jadi kalau kita jadikan mati itu sebagai jalan untuk kita kuat lagi ibadat, kuat lagi bekerja untuk dapat kekayaan, dengan kekayaan kita boleh kongsi nikmat itu kepada orang lain. Masya Allah, dia adalah orang yang hebat. Betul. Macam contoh, saya 2 hari lepas ada seorang sahabat kita, Allah bagi rezeki ke dia. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan, dia kata, Allah alhamdulillah Ustaz, Allah bagi rezeki sikit. Nah, ambil duit ni sekian. Ambil duit. Bagi duit, dia suruh bagi kepada pelajar-pelajar yang susah di UKM dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan, saya kata tak rugi ke? Tak rasa rugi ke? Kita pula kesian sebab dia selalu bagi. Percayalah tuan-tuan dan puan. Dia tahu dia akan mati. Dia kata amalan-amalan inilah yang akan menemani dalam kubur. Allah. Dia kaya, tapi dia sangat pemurah. Allah hebat. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah. Semoga ramai lagi yang macam sahabat Ustaz sebentar tadi, yang mudah-mudahan kita juga menjadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang walaupun sedikit ataupun banyak, kita menjadi orang yang suka untuk memberi, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita, Daniel Aiman di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dengan berdoa boleh mengubah sesuatu perkara yang belum berlaku? Dan yang kedua, benarkah orang yang melakukan solat sunat istikharah ini akan dipermudahkan segala urusannya berbanding orang yang tidak mengerjakannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. 2 soalan sahabat kita bertanya. Betul. Bila kita berdoa, ada benda yang kita tak boleh nak ubah. Qada mubram tak boleh nak ubah. Yang milik Allah Subhanahu Wa Taala penuh. Tapi kalau yang muallaq boleh berubah. Yang berada dengan malaikat, bergantung dengan malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh je kita berdoa. Bila kita berdoa, Allah akan ubah apa yang boleh ubah. Apa yang tak boleh ubah, Allah tak akan ubah. Contoh, qada mubram, Allah bagi kita, Allah tetap dah ada dalam di Lauh Mahfuz, dah ada dalam qada-qadar kita akan berkahwin. Tetapi disebabkan kita berdoa pada Allah Taala, memang Allah tetapkan kita akan berkahwin, tetapi Allah bagi pasangan yang baik untuk kita. Nampak tak? Sebab kita berdoa pada Allah Taala, lepas tu kita buat baik pada mak bapak, lepas tu ketiga, kita selalu berusaha cari pasangan yang terbaik, maka dapatlah yang terbaik. Dengan asbab ikhtiar. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kau dah berazam, kamu tawakal pada Allah, berdoa pada Allah, maka Allah akan bagi. Jadi itu sebabnya benda yang boleh berubah, Allah akan ubah. Tapi kalau benda yang tak boleh ubah, Allah tak akan ubah. Macam mati, tak boleh ubah. Minta doa, jangan mati aku ya Allah. Tiap-tiap malam minta, jangan bagi aku mati ya Allah. Tak boleh. Kamu akan mati. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Sebab setiap manusia itu akan mati. Itu penting. Lepas tu yang kedua tentang, InsyaAllah yang kedua kita akan sambung selepas ni Ustaz. Kita biar sambung para penonton akan nantikan jawapannya, kerana kita nak tamat di TV3, kita akan sambung siaran tambahan lanjutan 30 minit di TV9. Jadi terus dia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi berbicara topik fiqh, perkara yang belum berlaku. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dan Ustaz, kita mengalu-alukan lagi kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, terus hubungi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah, terus sahaja tinggalkan soalan anda, kemusykilan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita, tapi sebelum tu kita nak jawab dulu soalan yang kedua daripada sahabat Facebook kita sebelah tadi yang bertanya tentang solat sunat istikharah. Jadi orang yang buat istikharah ni lebih cepat Allah Ta'ala makbul, lebih tepat jawapannya ataupun orang yang tak buat, Ustaz? Kalau tak buat ni pula dosa ke Ustaz tak buat istikharah? Dia istikharah ini merupakan amalan solat sunat. Istikharah. Kita minta bantuan Allah untuk bagi kita yang terbaik. Tapi syarat dia, para ulama kata, nak solat istikharah ni dia kena 50-50. 50-50. 50-50. Nak kahwin ke tak kahwin? Kecenderungan 50, tak ada gitu. Dia 50 nak kahwin, 50 tak kahwin. 50-50. Mintalah dengan Allah Ta'ala. Allah akan bagi yang terbaik. InsyaAllah. Tapi kalau orang tu tak nak buat. Sebab apa? Memang dah 100% nak kahwin. Tak apalah. Tak payah buatlah. Dia solat hajat. Solat hajat ni apa? Solat minta, ya Allah, kau bagikanlah istiqamah yang terbaik dalam hidup aku ini sebab aku pilih untuk terus berkahwin. So, tak ada masalah. Dia dah nekat dah. Tapi dia buat dapat pahala, dia tak buat pun tak dapat dosa. Allahu Akbar. Istikharah dan juga istisyarah. Jadi dua perkara yang penting yang perlu kita buat, yang mana dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook. Laila de la Rosa bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum bagi mereka yang suka memandai-mandai mengandaikan akan ada perkara buruk yang akan berlaku ke atas seseorang dan lebih malang pula menyarankan seseorang itu berjumpa dengan tukang telik atau bomoh untuk meminta perlindungan? Adakah orang yang menyarankan dan disarankan itu sudah rosak akidahnya? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khair. Allahu Akbar wa la'izzubillah min zalik. Ini sedikit pencerahan daripada Ustaz. Untuk orang yang memandai-mandai, yang memandai-mandai memburuk-burukkan keadaan, yang memandai-mandai orang kata apa tadi, yang macam memanipulasi keadaan. Bukan, dia macam dia tengok tu dia macam mengandaikan. Dia mengandai, aku tengok kau ni sampai dia bila ramal. Dia meramal. Aku tengok kau ni memang tak ada rezeki yang berat jodoh. Muka tak ada rezeki. Bukan ada rezeki. Aku rasa baik kau pergi jumpa bomoh lah. Kau pergi mandi bunga lah, kau pergi buat itu, buat ini. Ini yang kadang-kadang orang yang mengajak kepada syirik ataupun mengajak kepada khurafat, dia sama berdosa melakukan syirik dan khurafat. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia yang mengajak orang untuk buat maksiat. Jadi sepatutnya dia tak boleh cakap macam tu. Dia tak boleh kata muka kau ni muka tak ada rezeki. Tak boleh. Akbar. Dia hanya boleh cakap, mintalah dengan Allah, berusaha lagi. Sebab jatuh hari ni tak bermakna kamu akan jatuh selamanya. Betul. Tak berjaya SPM baru ni, adakah dia tak akan berjaya? Tak. Ramai dia orang yang tak berjaya SPM tapi dia berjaya selepas itu. Sebab apa? Dia ambil SPPM pula. Contoh. Dia ambil subjek-subjek lain pula, sijil-sijil lain pula, diploma dan sebagainya. Betul. Alhamdulillah hari ini profesor. Kan? Jadi oleh sebab itu, jangan kita ini nak meramalkan benda yang tak sepatutnya kita ramal, kemudian kita mengajak pula orang itu untuk buat benda-benda yang khurafat dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hukumnya adalah haram. Sebab kita pembuka kepada maksiat. Allahu Akbar. Dia bukan apa Ustaz, dia pengalaman tu kadang-kadang dia meletakkan ataupun dia buka jalan kepada orang berdasarkan pengalaman yang pernah dia lalui. Bomoh ni bagus, kau pergi jumpa.
Sebab nenek saya kahwin dulu, pergi dengan perempuan itu cerita Piramli tu. Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Nenek dia kahwin. Komen. Lepas tu nenek dia pula apa sekarang ni cucu kepada Tok Umar tu jadi. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Rupanya kena tipu Tok Umar tak? Tak ada. Allahu akbar. Jadi itu antara perkara yang perlu sama-sama kita perhalusi, kita muhasabah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mensyirikkan Allah. Dan Ustaz cerita tentang fiqh, perkara yang belum berlaku, mungkin ada masalah fiqh yang mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan para penonton, persoalan fiqh yang mungkin telah dibincangkan oleh ulama terdahulu dan kini kita pula mengguna pakai permasalahan tersebut. Okey. Insya-Allah Ustaz. Dia sebenarnya tak pelik membincangkan benda yang akan datang. Betul. Dari sudut hukum. Tambah-tambah orang itu seorang pemimpin, orang itu seorang ulama. Sebagai contohan hari ini pegang Al-Quran. Pagi tadi sebelum subuh ada yang lepas subuh pegang Quran. Quran yang tuan-tuan baca tu dia panggil Mushaf Osmani. Quran yang dikumpul oleh Osman bin Affan, khalifah yang ketiga. Dia kumpul jadikan ma baina duffatainil mushaf. Jadi di antara dua kulit. Jadi tebal tu lah. Kan? Yang kumpul banyak-banyak semua ni Abu Bakar. Tapi tak sempat diletakkan 1, 2, 3, 4. Tak sempat dibukukan. Siapa yang membukukan? Osman bin Affan. Tapi masa Osman bin Affan membukukan tidak ada baris. Sehinggalah dia meninggal dunia. Tapi masa tu sahabat semua hafal. Allahu akbar. Kemudian mereka tahu mana baris atas, mana baris bawah, mana baris depan, mana baris sukun. Semua tahu. Tapi bila zaman dah berubah, manusia makin ramai, keturunan baru makin melahir, zaman Ali bin Abi Talib, keadaan sudah nampak berbeza. Apabila Abu Aswad Ad-Duali datang, bagi tahu pada Ali bin Abi Talib, dia kata, aku melihat bahawa sudah sampai masanya kita menuliskan baris-baris pada ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab aku khawatir suatu hari nanti, orang baca Quran dah tak betul dah. Allahu akbar. Takut yang bagi atas di bawah, bahasa Arab ni bagi atas, bagi bawah, semua ada makna. Betul. Bagi depan ada makna. Silap sikit lah bila Silap. Daraba Muhammadun Zaidan. Yang kena pukul siapa? Allahu akbar. Yang kena pukul Zaid. Baik. Muhammad pun mukul. Kalau tukar je baris tu dah lain. Dun dengan dan tu beza dah situ. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, Ali bin Abi Thalib telah mengarahkan Abu Aswad Ad-Duali tulis baris. Sebab risaukan di masa hadapan tidak ada orang, takut orang membaca Al-Quran dengan salah. Betul. Maka hari ini benar. Orang sudah baca Quran dengan salah. Allahu akbar. Tu ada baris. Ada baris pun salah. Sekalipun ada Bagaimana baris. kalau tak ada baris? Allahu akbar. Ditambah pula hari ini ulama bincang. Macam mana baca Quran dalam Aplikasi telefon. aplikasi telefon? Perlu ada wuduk tak? Ulama-ulama dah bincang dalam kitab lama dulu. Satu hari nanti kalau orang baca Quran itu daripada laisa minal mushaf. Bukan mushaf. Dia baca daripada dekat dinding ke, perlu tak ambil wuduk? Perlu tak dipegang tulisan yang ada Al-Quran tu? Kan hari ni surah Yasin panjang Frame besar lah, kan? frame. Frame tu surah Yasin lengkap. Allahu akbar. Kena ada wuduk ke tak? Dibincang ulama. Allah. Dulu. Sekarang dah dalam ni dah. Betul. Nak masuk tandas, kena ambil wuduk, kena letak luar tak? Allahu akbar. Letak luar tak? Hilang tak? Letak luar, wabillahi taufik. Itu sebab ulama kata, sekarang ni kita masuk dalam tandas, ini apa? Handphone lah. Tapi tutup dulu aplikasi Quran tu. Tapi tutup aplikasi Al-Quran. Ulama bincang untuk menghormati Al-Quran. Memuliakan Al-Quran di mana juga berada. Jadi Al-Quran berada dalam handphone, tu tak ada masalah. Betul. Nampak? Wallahu a'lam. Dalam tandas kadang-kadang dengar azan Ustaz. Allahu akbar, menggelabah tutup tak? Jadi mungkin seruan azan yang digunakan sebagai ringtone tu mungkin ulama juga ada beberapa pandangan yang berbeza. Memang betul. Ustaz. Ulama zikir, Quran dan sebagainya. Ulama meletakkan hukum makruh. Ya. Makruh kalau kita letak ringtone tu ayat ada. Letak ringtone Ar-Rahman 'allamal Quran. Kan sedap ayat tu. Jadikan ringtone. Betul. Dia makruh dibuat tu. Kalau kenapa makruh?
Kalau dia yakin, dia masuk tandas, dia tutup. Dia silent. Tempat-tempat yang tak elok, dia silent kan. Okey, tak ada masalah. Makruh. Tapi, bila dalam keadaan makruh itu, sekali terlepas masuk dalam tandas. Allahu Akbar. Masa tengah buang tu, Ar-Rahman, dia berdosa. Dia berdosa sebab apa? Benda makruh ni, dia kena berhati-hati. Betul. Dia boleh jatuh pada haram dan boleh jatuh pada harus. Betul. So sekarang dia dalam tandas. Satu tandas semua kenal. Apa ayat Quran Ar-Rahman dalam tandas ni? Allahu Akbar. Dia pula tengah buang air besar. Jadi dalam hal ni, hukum dia berubah jadi daripada makruh kepada haram. Itu sebabnya ulama bincang nak letak nak letakkan ringtone ke, nak letak apa saja dalam handphone ni, perlu ada adab dan kena tahu hukum hakamnya. Kadang-kadang dia tutup pula, tak sempat habis ayat, tutup dah Ustaz. Jadi terpotong ayat tu Ustaz. Jadi ini perkara yang mungkin ulama nampak pesan dia Ustaz. Dan mudah-mudahan para penonton kita mengambil cakna dengan apa yang telah pun disampaikan oleh yang berbagai ustaz. Berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita untuk topik fiqh perkara belum berlaku ini di Facebook Ram Desaru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, bagaimanakah untuk mengatasi perkara yang belum berlaku tetapi kita telah meyakini ianya akan berlaku sebelum benar-benar ianya berlaku? Banyak berlaku ni Ustaz. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala-galanya sebelum, semasa dan perkara yang akan berlaku. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Tajuknya berlaku. Dia sebenarnya dalam bab hukum ni, kemungkinan berlaku itu ada. Betul. Tetapi dalam bab hukum, persediaan perlu diwujudkan. Sebagai contoh, ulama bincang hukum wanita duduk dalam masjid. Wanita tu wajib dalam keadaan suci. Wajib bersuci ya, dalam keadaan suci, tidak haid dan tidak nifas. Dan tutup aurat. Bincang dah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali, dah bincang. Bahkan Imam Nawawi dia kembangkan lagi. Bagaimana pula duduk di dalam tulil hafalat dan sebagainya untuk buat majlis-majlis. Ketika itu mungkin tak ramai. Sekarang kahwin semua kat masjid. Allah. Sekarang semua buat kat masjid kat surau. Nak bagi tahu sekarang sudah menjadi adat. Lagi besar masjid tu lagi power. Allah Akbar. Dah. Kalau kita kat Putrajaya mesti pergi kat masjid Masjid Besi yang dikenali sebagai Masjid Besi atau Masjid Putra depan. Betul. Buat kat Masjid Besi, oh hebat. Kahwin mana? Masjid Besi. Dia punya gambar tu, tu dia. Kain atas kepala. Dia punya gambar lah. Nak kata grand kahwin. Itu sebabnya tuan-tuan, ulama-ulama dulu ni, bagi saya, wali-wali Allah. Mereka nampak apa yang akan berlaku. Betul. Dan mereka bincangkan apa yang sepatutnya dibuat kalau berlaku benda itu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan insyaAllah Ustaz, kita banyak lagi yang akan kita bicarakan untuk topik fiqh perkara yang belum berlaku. Kita nak berehat sekali lagi. Teruskan menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi setia bersama dengan Profesor Madia, Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif. Kita berbicara topik fiqh, perkara yang belum berlaku. Fiqh, perkara yang belum berlaku. Para penonton mungkin ada lagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan, boleh terus hubungi menerusi talian 1800 88 1677 atau terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan Ustaz, kita masih lagi berjuang
untuk menghadapi pandemik COVID-19. Kita mengharapkan kepada para penonton dan seluruh rakyat Malaysia, kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan dalam tempoh PKP ni Ustaz, saat yang cukup getir. Kita terus berdoa, bermunajat, kita sama-sama di awal pagi kita gemakan dengan alunan surah Yasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembali mengangkat musibah yang sedang melanda kita pada ketika ini, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak sambung lagi pengajian topik kita dengan kita raikan soalan daripada sahabat Facebook kita. Siti Nurbayah, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Islam melarang sifat berangan-angan? Dan apakah keburukan sifat berangan-angan jika seseorang itu selalu termenung memikirkan sesuatu yang belum pasti akan tercapai atau berlaku pada satu masa nanti? Dan yang kedua, adakah cita-cita itu memainkan peranan yang penting dalam diri seseorang dalam memikirkan tentang perkara yang belum tentu berlaku atau berjaya dilaksanakan pada suatu hari nanti? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ada dua perkara. Ya. Pertama, apa hukum kita berangan-angan? Hukum berangan-angan, hukumnya harus sekiranya angan-angan itu memang dalam pemikiran kita untuk buat perkara itu. Maknanya sudah ada dalam minda dia untuk menghasilkan satu produk sebagai contoh, sabun. Dan dia berangan-angan suatu hari nanti sabun yang dia buat ini akan jadi terkenal dan masyhur. Macam sabun yang ada hari ni lah. Tak? Jadi maknanya dia berangan-angan benda yang dia akan usahakan. Itu harus. Kerana seseorang itu tidak akan berjaya tanpa angan-angan. Angan-angan mendorong dia untuk berjaya. Faham tak? Jadi oleh sebab itu kita akan berjaya kalau kita berangan-angan dan angan-angan kita itu kita aplikasikan dalam kehidupan yang realiti. Itu pertama. Yang jadi berdosanya, haramnya, apabila kita berangan-angan benda yang haram. Kita berangan-angan mabuk di tepi jalan. Allahu Akbar. Kita berangan-angan nak jadi tokek arak. Orang nak tutup kedai arak, engkau nak buka kedai arak. Allah. Nampak tak? Dia berangan-angan menang loteri. Hukumnya haram. Berangan benda yang tak berfaedah. Nombor 3, adakah dengan perkara yang kedua tadi, soalan yang kedua, adakah dengan angan-angan itu boleh menyebabkan dia berjaya? Cita-cita. Ya, cita-cita memainkan peranan untuk seseorang itu berjaya. Saya dulu mempunyai cita-cita 2. Salah satu daripada ini saya nak. Saya minta dengan Allah. Setiap malam saya minta dengan Allah. Saya minta mak ayah saya doakan. Ayah saya pun memang doakan khusus. Sama ada 2. Pertama, minta jadi hakim. Yang kedua, minta jadi pensyarah. Allah makbulkan yang kedua. Allah tak makbulkan yang pertama. Tapi bila kita kaji balik, kenapa Allah tak bagi aku jadi hakim? Nah, kenapa Allah bagi aku jadi pensyarah? Sebab Allah tahu aku tak mampu jadi hakim. Kalaulah saya jadi hakim, banyak aku lepaskan. Allah. Sebab hati lembut. Dia hakim, dia kena firm, dia kena tegas. Dia tak ada kasih sayang, kesian-kesian, tak ada. Kalau benda tu tak betul, tak betul. Dia tak ada macam, tu sebab Allah tak bagi saya jadi hakim. Hati lembut, hati lembut. Kena orang tu menangis lama sikit, Allah serian. Tak boleh, tak boleh. Jadi tak boleh. Maka Allah tahu yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Allah berikan apa yang kita perlu, tidak yang kita mahukan, Ustaz. Subhanallah. Tapi dengan cita-cita tu kita usaha. Betul, Ustaz. Ikhtiarkan. Baik. Dan berikutnya Ustaz Muhammad Faizal di Facebook. Muhammad Faizal bin Ahmad bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah kita merasa bimbang tentang masa hadapan yang belum pasti? Contohnya ataupun misalnya bila kita melihat orang lain mempunyai anak yang ramai, kita mula berbisik di dalam hati, bagaimanalah bila aku tua nanti, siapalah yang ingin menjaga aku? Anak seorang saja, Ustaz. Sedangkan yang anak ramai pun belum tentu boleh menjaga seorang ibu. Adakah boleh terlalu berfikir perkara yang belum pasti? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Itu dinamakan muhasabah. Muhasabah ni dia melihat apa yang berlaku di hadapan dia untuk dia melihat diri dia di masa hadapan. Itu dibenarkan. Itu sebabnya bila kita melihat kepada orang yang anak ramai boleh jaga mak bapak dia.
Dan kita juga tengok ada orang anak ramai tapi tak jaga mak bapak dia. Tapi ada orang anak seorang atau dua tapi dia jaga tip-top. Maka kita mengambil kesemua cerita itu, jadikan persediaan untuk anak-anak kita di masa hadapan. So kita akan didik anak-anak kita, sama ada sikit ke anak kita, 2-3 orang ataupun ramai ke anak kita, kita kena pastikan didikan yang terbaik untuk anak itu, agar anak ni bila kita dah tua, dia tetap akan jaga dan ingat kepada kita. Itu penting. Betul. Dan dalam masa yang sama, kita pula orang tua kena sentiasa bermuhasabah. Kenapa anak-anak semua lari daripada dia? Padahal anak-anak baik, anak-anak semua bagus. Sebab perangai mak bapak dia. Allah. Kadang-kadang perangai kita ni juga bukan saja jiran tetangga lagi, anak-anak semua lagi sebab perangai dia sangat menakutkan. Allah. Jadi oleh sebab itu kita bermuhasabah. Ya Allah, aku tak nak jadi macam tu. Aku nak jadi yang terbaik, aku nak jadi mak bapak yang baik. Aku nak anak-anak aku juga jadi anak-anak yang baik, yang boleh mendidik aku, yang menjaga aku apabila aku sudah tua. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, bila mana kita menyebutkan tentang fik perkara yang belum berlaku, kita berhadapan dengan satu dunia yang sangat pantas pada waktu ini Ustaz, dengan adanya kemajuan teknologi. Jadi perkara-perkara yang dibincangkan oleh para ulama juga terkadang dalam polemik ataupun isu khilaf ataupun pandangan-pandangan yang telah pun diselesaikan oleh para ulama. Namun ada lagi orang kata apa, rumah siap pahat berbunyi Ustaz. Jadi sebagai netizen ataupun warga maya yang kita melalui proses itu setiap hari, cara ataupun adab yang terbaik untuk kita menghadapi situasi perbezaan pandangan itu. Jadi mungkin sedikit pandangan dan juga pencerahan Ustaz. Setiap perkara akan ada khilaf, akan ada perbezaan pandangan. Cuma tanggungjawab kita menghormati pandangan-pandangan yang telah dikeluarkan selagi mana pandangan itu dibuat dengan cara yang betul. Contoh, bila berlaku pandemik, pernah tak kita dengar sebelum pandemik, sebelum PKP 1.0, pernah tak kita dengar orang kahwin online? Betul Ustaz. Pernah tak? Betul. Nikah online. Tak pernah kan? Sebelum tu tak pernah. Tak pernah. Tak ada orang kahwin online. Ada tak dengar orang bayar zakat online? Allah. Zakat fitrah online? Tak ada kan? Sebelum ni tak ada. Tak pernah. Tapi bila berlaku pandemik, mufti-mufti, ulama-ulama membincangkan macam mana nak selesaikan masalah ni. Sebab bila dah duduk lama kat rumah ni, dia nak kahwin. Jadi tepu. Dia rasa nak kahwin. Jadi akhirnya tuan-tuan dan puan, mufti-mufti fikir, okey, dalam keadaan yang darurat ini, kita buat kahwin secara online satu. Walaupun ada yang setuju, walaupun ada yang tak setuju, namun yang tak setuju tetap menghormati pandangan yang setuju. Tengok, itu adab yang bagus. Sebab penentuan hukum itu dibuat secara kolektif. Ada ahli muzakarah, mufti-mufti yang berilmu semua ada, tak ada masalah. Tapi dengan syarat-syarat yang dibuat. Tapi kita sebagai orang awam ni pula, netizen, dia panggil nurtizen. Nurtizen, yang cahaya. Ya. Sepatutnya kalau bukan dalam bidang kita, kita tidak menggunakan kata-kata kesat, memaki hamun dan sebagainya. Agar tidak tak tergolongnya kita ini golongan yang menghina para ulama. Betul. Contoh apa yang berlaku kepada Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Lokman. Apabila Datuk Dr. Lokman kata balik raya itu rentas negeri, rentas daerah sehingga melanggar arahan pemimpin yang inginkan kepada kebaikan, jatuh kepada haram. Ramai mufti-mufti yang setuju, ramai ulama-ulama yang setuju. Tapi ada yang tak setuju. Betul. Apa ni kata haram, tengok mak bapak macam mana. Last Allah tunjuk, ada yang ibu bapa meninggal. Kerana apa? Kerana anak-anak bawa balik COVID-19. Pembawa ketika hari raya. Na'udzubillah. Jadi itu sebabnya, apa yang difikirkan oleh ulama, apa yang difikirkan oleh pemimpin, khususnya orang yang pakar dalam bidang ini, mesti ada kebaikan kat situ. Betul. Jadi kita berbaik sangka. InsyaAllah Allah akan bagi yang terbaik. Allahu Akbar. Itu antara hikmahnya Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang telah pun disepakati, diselesaikan oleh para alim ulama kita.
kita hormati dan kita menjaga adab kita supaya tidak timbul sebarang polemik yang boleh memutuskan ataupun menyebabkan perpecahan, insya-Allah. Dan kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Ustaz. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz atas kesudian berkongsi panjang lebar pada hari ini Ustaz 2 jam. Kita bermuzakarah, berbincang tentang fiqh perkara yang belum berlaku, dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama wa la alaman illa shifaa. Fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Amin. Fasatubsiru wa yubsirun. Ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada yang bagi Ustaz dan juga seluruh para penonton yang sudi sama-sama kita untuk topik fiqh perkara yang belum berlaku. Esok sebagaimana jam dan juga waktu yang sama, kita bersama dalam Tanyalah Ustaz bersama dengan Da'i Luqman selaku moderator dan panel yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dengan topik Sirah Abbad bin Bishr. Jadi insya-Allah jam dan juga waktu yang sama kita sama-sama bantu sebar luaskan. Terima kasih sekali lagi kepada semua para penonton. Ingat, dengan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.